Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini kita teruskan pembelajaran kita bagaimana kita nak menukar suatu nombor daripada suatu asas kepada asas yang lain. Okey, jadi dia ada dua langkah jika kita nak menukar nombor, contoh dari suatu asas M, okey, kepada asas N. Okey, kita nak tukar dia kepada asas N. M dan N ni mewakili apa-apa asas daripada asas 2 hingga asas 9. Okey. Jadi langkahnya adalah kita kena menukar nombor ini kepada asas 10 dahulu, kemudian daripada asas 10 baru kita tukar kepada asas yang lain. Okey, penukaran nombor dari suatu asas kepada asas 10 yang ini kita dah belajar, iaitu kita mencari nilai nombor yang kita gunakan kaedah pendaraban dengan nilai tempat. Okey, jadi langkah seterusnya kita kena lakukan langkah yang kedua, iaitu kaedah menukarkan asas 10 tadi kepada asas yang lain. Contoh nak tukar daripada asas 5 kepada asas 2. Maksudnya asas 5 sebelum tukar kepada asas 2, kita mesti tukar kepada asas 10 dahulu dengan menggunakan kaedah pendaraban dengan nilai tempat ataupun kaedah pengumpulan. Kemudian daripada asas 10, kita tukar kepada asas 2 dengan kaedah pembahagian berulang dengan asas. Okey, jadi hari ini kita akan buat langkah yang ini dahulu. Yang ini kita dah belajar. So sekarang kita nak buat langkah yang kedua ini. Okey, nanti selepas ini baru kita buat penukaran dari satu asas kepada asas yang lain. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat bagaimana nak menukar nombor dari asas 10 kepada asas-asas yang lain. Okey, kita lihat contoh. Tukarkan nombor berikut kepada asas 2. Contoh nombornya adalah 17. 17 ini adalah nombor dalam asas 10. Kita nak tukar dia kepada asas 2. Jadi kaedah yang pertama adalah kita gunakan kaedah pembahagian berulang, okey, dengan nilai asas. Jika nak tukar kepada asas 2, maka nombor ini mesti dibahagi dengan 2 secara berulang sehingga kita tidak boleh bahagi lagi. Dan kita kena perlu catatkan baki hasil bahagi tadi. Okey, contoh 17 bila awak bahagi dengan 2, kita dapat jawapannya. Okey, di sini tulis 17. Okey, nombor yang soalan tadi bahagi dengan 2, kita dapat hasil jawapannya adalah 8. Okey, 17 bahagi dengan 2, 8 darab 2, 16. Inilah bakinya. Jika awak guna kalkulator, awak akan dapat 17 bahagi 2. Kita dapat jawapan 8.5. So, ini adalah jawapan 8 dan 0.5 ini adalah baki. Okey, baki ini tidak boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Jadi jika awak guna kalkulator, awak kena darab nilai perpuluhan ini darab dengan nilai asas ini tadi. Okey, untuk dapat baki dia adalah 1. Jadi untuk asas 2 senang saja, bakinya sama ada sifar atau 1. Jika perpuluhan, maksudnya bakinya adalah 1. Jika boleh dibahagi tepat, bakinya adalah sifar. Sebab nombor dalam asas 2 digitnya hanya ada 2, iaitu digit sifar dan juga digit 1. Jadi jawapan untuk yang ini 8, baki dia adalah 1. Okey, kita teruskan. 8 bahagi dengan 2. Kita lihat berapakah hasil bahaginya. So 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, 8 bahagi 2 boleh dibahagi tepat. Dapat 4. So, 4 darab 2, 8. Baki dia adalah sifar. Kalau awak guna kalkulator, 8 bahagi 2, jawapan dia 4. Tiada titik perpuluhan di sini. Maksudnya, baki dia adalah sifar. Okey, teruskan. 4 bahagi dengan 2. Okey, kita dapat 2. So, juga boleh dibahagi tepat. So, baki dia adalah sifar. Dan 2 bahagi 2 boleh bahagi tepat. Dan bakinya adalah 1. Boleh bahagi tepat dan baki jawapan dia 1. 2 bahagi 2, 1 dan bakinya adalah sifar. Dan 1 tidak boleh dibahagi dengan 2.
Sebab 1 nilai dia kurang daripada 2, maka kita turunkan nilai 1 ni di sini. Okey. So 1 dia bila nilai dia lebih kecil daripada nilai asas, tak boleh bahagi lagi, maka turunkan nilai 1 sini dan jawapan untuk asas 2 mestilah dibaca daripada bawah ke atas. Okey, maka jawapannya adalah 17 ini bersamaan dengan 1 0 0 0 1 asas 2. Okey, mesti dibaca. Ini kebetulan dia sama. Kita mesti baca dari bawah ke atas untuk semua asas. Okey, contoh seterusnya. Okey, tukarkan nombor berikut kepada asas 2. Okey, nombor yang kita nak tukar adalah 20. So, 20 tukar kepada asas 2, jadi kena bahagi dengan 2. 20 bahagi 2, 10. Bakinya adalah 0 sebab 20 boleh dibahagi tepat dengan 2. Tiada perpuluhan di sini. Okey, so baki adalah 0. Teruskan pembahagian berulang. Bahagi lagi dengan 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Juga boleh dibahagi tepat. Tiada baki. Okey, kita bahagi lagi. 5 bahagi 2. Jika guna kalkulator, kita dapat 2.5. So, 2 ini adalah jawapan. Baki 0.5 ini darab semula dengan 2. Baki dia adalah 1. Okey, ataupun awak boleh buat pembahagian bentuk lazim biasa. 5 bahagi 2 dapat 2. 2 darab 2, 4. Ini yang dimaksudkan baki. Okey, di sini. Okey, 2 bahagi 2. Boleh bahagi tepat, dapat 1. Tiada baki, letak 0. 1, nilai dia adalah kurang daripada 2. 1 kurang daripada 2 bermaksud kita tidak boleh bahagi lagi. Kita turunkan nilai 1 ini. Maka jawapan 20 dalam asas 10 ini dia bersamaan dengan nilai, kena baca dari bawah ke atas. So, nilai dia adalah 1 0 1 0 0 asas 2. So, ini adalah jawapan penukaran dari asas 10 kepada asas 2. Juga seterusnya, kita juga boleh menukar nombor daripada asas 10 kepada apa-apa asas. Contoh yang seterusnya, kita nak tukar kepada asas 5. Jika kita nak tukar kepada asas 5, maka nombor asas 10 ini, 30, mestilah dibahagi dengan 5. Contoh sebelum tadi kita bahagi dengan 2 sebab kita nak tukar kepada asas 2. So, yang ini kita kena tukar, kita kena bahagi dengan 5. So, 30 bahagi 5, awak dapat 6. Baki dia adalah 0 sebab 30 boleh bahagi tepat dengan 5. So, dapat 6 kan? Okey, kemudian 6, kita ulang. Ini dipanggil pembahagian berulang. Kita ulang-ulang bahagi dengan nilai asas sehingga tidak boleh dibahagi lagi. Okey, 6 bahagi 5 dapat 1. So, baki dia adalah 1. Okey, kalau awak guna kalkulator, awak dapat 6 bahagi 5, awak dapat 1.2. 1 ni jawapan hasil bahagi. 0.2 ini adalah baki dan baki tak boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Jadi bagaimana nak menukar baki kepada integer? Kita darab dengan nilai asas ini. Okey, 0.2 darab 5 dapat 1. Okey, kita boleh semak kalau pembahagian bentuk lazim 6 bahagi 5, 1 darab 5. Okey, baki dia 1 lah. So di sini. Dan seterusnya 1 boleh tak bahagi dengan 5? Tidak boleh sebab 1 kurang daripada 5, maka kita turunkan nilai 1 ini. So, jawapan dalam asas 5 mesti dibaca dari bawah ke atas dan jawapannya adalah 110 asas 5. Okey, seterusnya contoh D. Juga kita nak menukar nombor ini kepada asas 5, 80. Jadi, kita ambil nilai 80 bahagi dengan 5. So, awak bahagi dengan 5, awak dapat 16. Ada baki tak?
Tak ada kan? Jadi letak sifar. Okey, seterusnya ulang lagi bahagi 16 bahagi 5 dapat 3. Okey, jika awak guna kalkulator 16 bahagi 5, kita dapat 3.2. 3 ini jawapan di sini. Bahagian perpuluhan ini maksudnya baki. Baki mesti didarab dengan nilai asas ini untuk mendapat nombor dalam bentuk nombor integer. Jadi kita dapat baki dia adalah 1. Dan 3, adakah 3 ini boleh dibahagi dengan 5? Maaf, sini 5 ya. Okey, 3 tidak boleh dibahagi dengan 5 sebab nilai 3 kurang daripada nilai asas. Jadi turunkan saja 3 sini ke baki. Jadi jawapan mesti baca dari bawah ke atas, iaitu 310 asas 5. Okey, faham? Seterusnya, contoh E. Okey, yang ini kita nak menukar nombor 45, nak tukar kepada nombor dalam asas 6. Jadi, ambil nilai nombor, bahagi dengan 6. Okey, kita dapat, kalau guna kalkulator, awak dapat 7.5. Okey, 7 ini jawapan. Baki dia 0.5. Untuk mendapat nombor integer, ini perpuluhan, mesti didarab dengan asasnya. Okey, kita dapat baki dia 3. Kalau awak simak sini, 7 darab 6, 42. Beza antara 45 dengan 42 adalah 3. So, inilah baki. 7 besar daripada 6, maksudnya masih boleh dibahagi. So, bahagi lagi dengan 6, kita dapat 1. So, kalau awak guna kalkulator, 7 bahagi 6, awak dapat 1.166666 panjang kan? 7. Jadi awak ambil yang bahagian perpuluhan ini, darab semula dengan 6 untuk mendapat baki. Ataupun yang ini awak boleh semak, 1 darab 6, 6 dengan 7, beza dia 1. So baki dia adalah 1. Okey. Dan 1 nilainya kurang daripada 6, dah tak boleh bahagi lagi, maka turunkan 1 ini sebagai baki. Dan jawapan mesti dibaca daripada bawah ke atas, dan ini adalah 45 bersamaan 113 asas 6. Okey, jadi konsep pembahagian berulang, kita ulang bahagi sehingga tidak boleh dibahagi lagi. So, itu sahaja cara untuk penukaran dari suatu nombor asas 10 kepada asas-asas yang lain. Contoh asas 10 ke 2, asas 10 ke asas 5, ke asas 3, 4 dan seterusnya lah. Okey, nanti kita akan sambung bagaimana nak menukar dari suatu asas kepada asas yang lain. Kita akan guna 2 langkah yang kita telah belajar ini untuk membuat penukaran asas. Okey, itu sahaja hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.